salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan KKTP akan membina bazar rakyat Kota Belud bagi menaik taraf ekonomi dan kesejahteraan penduduk terutama peniaga di pekan berkenaan. Pembinaan akan bermula Julai ini dan dijangka siap sepenuhnya Disember 2018. Menterinya Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata, projek menelan belanja 19 juta ringgit itu akan dibina di tapak seluas 0.74 hektar di Pekan Kota Belud. Apabila siap kelak, bazar 3 tingkat itu akan mempunyai 169 meja penjajah yang lebih selesa dan tersusun bagi membolehkan peniaga menjual bahan jualan basah, kering dan barangan runcit. Bazar ini juga turut dilengkapi dengan kemudahan stor simpanan barang sejuk beku, tempat letak kereta, surau, tandas awam dan kemudahan lift untuk orang kurang upaya OKU. Kalau kita lihat di Kota Belud sekarang ini, kebanyakan mereka menjajah di tepi jalan, di kaki-kaki lima ya. Jadi saya mahu bazar ini bukan saja sebagai satu prasarana pasar, tapi juga tarikan pelancong. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pecatana Projek Membina Bazar Rakyat di Pekan Kota Belud. Dalam masa sama, Datuk Abdul Rahman mahu pihak berkuasa tempatan PBT lebih telus dan sedia bekerjasama dengan pelbagai pihak selain mempunyai inisiatif untuk membangunkan daerah masing-masing. Katanya KKTP akan melancarkan program transformasi PBT pada Mei ini ke arah mensejahterakan peranan PBT bersama rakyat. Dalam majlis ini, Datuk Abdul Rahman turut menyampaikan waran peruntukan kepada KKTP bernilai 60 juta ringgit. Turut disampaikan mokcek sumbangan membantu kadar dan geran tahunan kepada PBT Sabah masing-masing bernilai 34.7 juta ringgit dan 35.9 juta ringgit. Kemahiran merupakan asas penting yang perlu dimiliki bagi individu yang terlibat secara langsung dalam dunia perniagaan dan keusahawanan. Kemahiran itu harus digunakan sebaiknya untuk berkembang maju dan memperoleh keuntungan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Haji Taufik Haji Abu Bakar Titingan, kesedaran untuk memiliki kemahiran merupakan langkah awal sebelum melangkah jauh dalam perniagaan yang diusahakan. Katanya, perniagaan yang berjaya pastinya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat negeri ini dan melahirkan lebih ramai usahawan tempatan. Datuk Taufik berucap merasmikan majlis penyampaian sijil tamat latihan di bawah program Satu Azam, kerja berkelompok dan NGO di Kota Kinabalu. Beliau diwakili Setiausaha Tetap Kementeriannya, Haji Awang Damit Haji Awang Anak. Peserta yang ditemui mengakui program selama 2 minggu ini bermanfaat serta memberi peluang kepada peserta untuk mendalami ilmu berkaitan rawatan selepas bersalin, andaman dan kerja berkelompok. Sebelum ni saya langsung zero tentang makeup. Sekarang okey sudah tentang makeup. InsyaAllah nanti rancang membuka butik untuk yang ambil kursus yang mau ajar lagi orang lain. Saya mengikuti kursus ini sebab macam belum ramai yang mencuburi kursus ini ya. Lagipun kalau dibuat dengan bersungguh-sungguh, dia boleh mendatangkan pendapatan yang boleh lumayan juga lah. Dia lebih kepada untuk diorang meningkatkan kemahiran dan menjana pendapatan. Okey, sekiranya diorang macam lebih belajar lebih lanjut lagi, kami akan terus bimbing supaya diorang boleh berjaya dan mendapat pekerjaan di dalam bidang inilah. Seramai 30 peserta yang juga penerima IKASI ini menerima sijil masing-masing dalam kursus anjuran Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sabah yang dikendalikan Excellent Skill Academy dari Papar. Langkah kerajaan meminda 3 akta berkaitan hak penjagaan anak dan hak kepada harta yang melibatkan penukaran agama satu tindakan tepat dalam menyelesaikan konflik berkaitan. Kita tahu bahawa sepanjang tahun Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Cikang berkata, pindaan akta berkenaan juga signifikan dan sememangnya wajar diberi perhatian kerana melibatkan isu sensitif seperti agama. Datuk Teo menyatakan perkara itu ketika berucap dalam Majlis Jamuan Tahun Baharu Cina bersama media, anjuran Pergerakan Wanita dan Pemuda Parti Liberal Demokratik LDP di Kota Kinabalu. Akta itu ialah Akta Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976
Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Ketiga akta berkenaan sedang diperhalusi dan dibawa ke Parlimen Jun ini untuk pindaan. Lebih 100 pengamal media cetak dan elektronik menghadiri majlis ini. Kerajaan perlu mengembangkan sektor pelancongan negara agar menjadi sumber pendapatan bagi para pemain industri pelancongan, kerajaan dan juga rakyat. Demikian ditegaskan Ketua Pemuda Pusat LDP Sang Hieng Yi. Sang menekankan perkara itu sebagai langkah kerajaan dalam mengatasi permasalahan rakyat ketika ini, terutamanya dalam kelembapan ekonomi. Beliau juga berharap pihak kerajaan mempertimbangkan kewajaran dalam setiap peningkatan harga yang hendak dilaksanakan agar rakyat tidak terbeban pada masa akan datang. Sang berucap dalam majlis jamuan Tahun Baru Cina bersama media anjuran Pergerakan Wanita dan Pemuda Parti Liberal Demokratik LDP di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut mengajak rakyat menyertai anak sabaran yang akan diadakan pada 6 Mac depan di Kompleks Sukan Kota Kinabalu yang bertujuan menonjolkan perpaduan rakyat pelbagai kaum dan etnik di negeri ini. Memperkenalkan konsep kemasyarakatan Islam kepada masyarakat bukan Islam, terutamanya kepada masyarakat kaum Tionghoa adalah antara objektif penganjuran sambutan Tahun Baharu Cina 2016 Persatuan Cina Muslim Malaysia Cawangan Sabah, MAKMA. Menurut Presiden MAKMA Malaysia, Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin, mereka yang berbangsa Cina hanya akan bertukar agama kepada Islam sahaja, tetapi tetap akan hidup dan mati sebagai seorang berbangsa Cina. Dan kita memperlihatkan bahawa budaya Cina ini memang satu budaya yang cantik. Dan dia menyatukan Islam, bangsa-bangsa yang berbeza di negeri Sabah khususnya. Dan kita berharap keteguhan dan juga harmoni kehidupan masyarakat Islam yang mana kita ada bangsa Cina, kita ada bangsa Gadazan, kita bangsa Melayu dan semua bajau sekali hidup aman damai di negeri Sabah dan di seluruh Malaysia. Beliau ditemui media ketika menghadiri sambutan tersebut di Dewan Hakka Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Sambutan anjuran bersama Hidayah Center Sabah dan Pertubuhan Ikram Sabah ini juga bertujuan untuk mengikis tanggapan terhadap agama Islam yang digambarkan oleh media-media barat sebagai agama yang menganjur keganasan dan tiada toleransi. Sambutan yang dirasmikan oleh Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yew Bon Hai ini diserikan dengan tarian Singa dan Naga serta perkongsian ilmu oleh Presiden MAKMA Malaysia yang bertajuk Towards a Harmonious and Prosperous Society. Lebih 300 tetamu hadir memeriahkan majlis ini termasuk golongan warga emas hingga kanak-kanak. Turut hadir Presiden Gabungan Cina Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. T.C. Goh. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperhebatkan program tanggungjawab sosial korporat CSR di negeri ini. Terbaru lebih 100 warga akademik UMS serta penduduk kampung Mengkabung terlibat dalam program CSR UMS di Kampung Mengkabung, Tuaran. Program CSR UMS diisi dengan aktiviti pembersihan tanah perkuburan Pulau Belut Melangat dan Pulau Senorob termasuk membina 2 buah pondok di kedua-dua tanah perkuburan tersebut. Dekan Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan UMS, Profesor Datuk Muhammad Hamdan Adnan berkata, program seumpama mampu membawa universiti tempatan melaksanakan aktiviti kemasyarakatan di luar kampus sekaligus membina hubungan muhibah masyarakat setempat. Kita ialah memastikan kita terlibat dengan apa yang berlaku di persekitaran kita, dan itu sebabnya kita setiap kali ada cara-cara. Sekarang ni acara CSR tu kita utamakan bukan hanya di bilik kuliah atau di UMS, tapi kita bawa keluar, menunjukkan kita ada hubungan dengan masyarakat yang rapat dan kita juga menyumbang apa yang kita mampu untuk meningkatkan kemesraan dan juga kualiti kehidupan. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program berkenaan di Mengkabung. Warga UMS dan penduduk kampung yang ditemui berharap aktiviti ini diteruskan. Ini satu pendekatan yang UMS amalkan, kita merakyatkan universiti kita bersama masyarakat. Cuma hari ini kita melihat kita mendampingi masyarakat dalam konteks kita membersihkan kawasan kuburan. UMS yang telah membuat program yang ada kaitan dengan penyemarahan, terutama sekali dalam konteks silaturahim, dan insyaAllah
Kehadiran UMS membuat program ini merupakan satu perkara yang saya rasa ada kesan baiknya. Satu program yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, terutama kepada pihak UMS dan gitu juga kepada pihak masyarakat kampung sekeliling sini. Di sini merupakan kawasan di mana satu-satunya di Sabah tentera Spanyol pernah sampai dan tewas kepada penduduk tempatan di sini semasa Perang Kastila, penawanan Brunei ketika itulah. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Wakil Rakyat Sulaman, Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, inisiatif UMS mengadakan CSR ini berupaya menunjukkan khazanah tersembunyi warisan sejarah, pertumbuhan ekonomi berasaskan laut dan sektor pelancongan kawasan Mengkabung yang merupakan lokasi persinggahan perdagangan maritim sejak dulu. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Tuaran, Jasni Haji Dayat. Dalam majlis ini, Jasni Haji Dayat turut merasmikan sambutan Maulid Rasul 1433 Hijrah peringkat Universiti Malaysia Sabah. Unitar Sidma Charity Fund Run yang julung kali diadakan tahun ini mendapat sambutan yang amat mengagumkan. 11 peserta larian itu termasuk 191 peserta dari Singapura, Australia, Jakarta dan Kenya. Menurut pengerusi Kolej Sidma Dr. Murni Kamri, larian amal ini bertujuan mengumpul dana untuk Rumah Anak Yatim Al-Mughni, Pinampang serta Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam. Mereka masing-masing menerima dana RM14,000 dan RM2,000. Ketika ditemui pemberita RTM di Kompleks Sukan Kota Kinabalu, beliau berkata, larian amal ini terbahagi kategori 10 km dan 5 km. Kita ada open lelaki dan perempuan untuk 10 km dan 5 km. Kita ada veteran iaitu 5 km lelaki dan perempuan. Dan juga kita ada untuk kategori pelajar, tapi pelajar hanya 5 km saja. Larian berkenaan bukan sahaja mendekatkan para pelajar dengan masyarakat setempat, malah memudayakan amalan hidup sihat dalam kalangan rakyat. Kami rasa amat berbangga kerana rakyat Sabah bersama-sama kami untuk mengadakan satu aktiviti sihat di mana bersama pelajar-pelajar kami. Saya suka lari, saya tadi ikut 5 km. Saya rasa sihat, segar dan saya amat gembira sebab saya tengok warga Kota Kinabalu sekarang minat dalam ini fun run. So dan banyak juga kita punya partisipan yang bawa keluarga. Itu satu petunjuk yang baiklah untuk komuniti yang sehat. Larian amal berkenaan merupakan anjuran bersama Kolej Sidma Sabah dan Unitar International University. Seterusnya kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diari hari ini. Pukul 9 pagi ini, program Hari Keluarga Media Universiti Malaysia Sabah UMS 2016 dan Tanggungjawab Sosial Korporat bersama-sama anak yatim akan diadakan di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Majlis Rumah Terbuka sempena perayaan Tahun Baharu Cina 2016 anjuran Parti Liberal Demokratik akan diadakan bermula pukul 10 pagi ini hingga 1 tengah hari ini di Kian Kok Middle School Hall, Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pukul 11.30 pagi ini, Majlis Penyampaian Barangan Satu Azam akan diadakan di R&R Cake House Sulaman Central. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan.